Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani. Kita akan berbicara berkaitan dengan isu bekalan beras di pasaran. Adakah ia benar-benar terjejas? Ada kekurangan berlaku di setengah kawasan di negara kita ataupun isu berpunca daripada perubahan cuaca ataupun iklim El Nino yang sedang melanda beberapa negara termasuk negara kita Malaysia, dan kita masih mengimport beras 30% daripada negara-negara pengeluar dan juga pengeksport. Jadi untuk melihat perkara ini, dua ahli panel sudah pun bersedia untuk memberikan pandangan mereka, iaitu Tuan Syed Zikri Syed Hassan Syahabudin, Ketua Konsultan dan Pengurusi Kluster Sekuriti Makanan Majlis Perundingan Melayu ataupun MPM, dan juga Saudara Nur Fitri Amir Muhammad dari Setiausaha Agung Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia. Jadi soalan pertama saya kepada Tuan Syed Zikri, mungkin apa sebenarnya yang berlaku berkaitan dengan bekalan beras, sama ada beras putih tempatan ataupun beras putih import di pasaran? Adakah dikatakan ada gangguan bekalan di setengah kawasan untuk bekalan beras putih yang diimport, ataupun ia berkaitan dengan permintaan yang meningkat setiap kali kita merayakan perayaan Idul Fitri, Idul Adha dan seumpamanya? Mungkin penjelasan awal Tuan Syed Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sepanjang pengetahuan kita lah mengenai dengan pembekalan beras. Beras dia rantaian nilai ni, beras adalah sebahagian daripada rantaian nilai. Sebahagian lain adalah padi. Ya. Jadi padi dengan beras ni berkait. Jadi kita tak boleh beras saja tanpa kita lihat kepada padi. Ya. Jadi kalau saya rasa kalau ada isu mengenai dengan bekalan beras yang tidak mencukupi itu, saya rasa tidak. Sebab kita ada stockpile. Ya. Kita ada stockpile. Kalau beras tempatan kita stockpile dia, kalau kita punya jumlah tu menurun, kita ada agensi seperti Bernas yang diberi permit untuk import. Jadi you can always import. Masalah dia sekarang ni, harga import 3,000 Ya. kan, beza dengan harga tempatan tu lah kan. Kalau harga barangan yang mungkin itu bukan tempatan, berapa kita boleh import, tak ada masalah tu. Stockpile tu ada. Kita ada mungkin 4-5 bulan stockpile. Jadi tak menjadi masalah mengenai bekalan tu. Ya. Jadi kita ada Akta 522 tu, kawal selia tu ada. Jadi saya rasa mana-mana negara pun dalam dunia ni ada dia punya akta untuk kontrol barangan-barangan ruji seperti macam padi dan beras. Macam kalau di Amerika dia ada tepung, dia ada gandum dia kan, itu ada pun ada. Ya. Jadi di sini pun sama. Mana-mana negara pun ada. Jadi untuk bekalan beras yang tidak disruptif yang kita ada sekarang ni pun, saya rasa tak ada bekalan yang tu. Kalau penurunan production pun, saya rasa tidak akan efek kepada, sebab pagi dia 3 bulan saja dia punya season tu. Jadi the next season you can recover balik sementara tu. Tapi harga yang kita nak tengok ni, sebab harga international prices yang dah naik sampai jadi 3,300 tan sekarang ni. Jadi adakah itu yang menyebabkan disruption dalam supply dan bekalan kita ni? Dari penjelasan itu mungkin Saudara Nur Fitri ada nak komen lebih lanjut lagi? Baik, kenakan harga beras import ni, sebenarnya harga beras import ni memang daripada dulu lagi tidak dikawal. Dalam masa 15 tahun yang lepas lah, tempatan ya, RM2.06 tu, dia punya alasannya adalah supaya pengguna kita masih boleh menikmati beras tempatan ya, dengan harga yang murah lah. Tetapi isunya di sini adalah sejak daripada tahun 2015 lagi, waktu tu saya bersama dengan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu dan juga Persatuan Pengilang Beras Melayu waktu itu memang telah ada lagi isu berkenaan dengan beras import. Apa isunya? Isunya adalah, adakah benar beras yang kita katakan beras import itu betul benar-benar beras import? Ya. Ini isu dia. Isu dia adalah kejujuran pengilang ya. Bagaimana pengilang
sebenarnya menggunakan perbezaan harga ni, ada dua harga untuk satu komoditi yang sama. Yang ini adalah white rice, beras putih. Jadi baru je beberapa minggu yang lepas, saya ingat dalam seminggu 2 minggu yang lepas, sekali lagi Persatuan Pengilang Beras Melayu Malaysia membuat kenyataan bahawa beras tempatan dijual dengan harga beras import. Kerana apabila pengilang mengambil kesempatan terhadap kenaikan harga beras import ini, jadi beras tempatan itu dicampurkan dengan beras import dan dijual dengan harga beras import, ya. Dan di sini yang ruginya, yang pertamanya adalah pengguna kerana mereka tertipu dengan campuran beras tersebut, dan yang paling rugi sekali adalah pesawah. Kami di pesawah ini rugi kerana sepatutnya jika beras tempatan ini dijual dengan harga beras import, maka harga padi sepatutnya boleh dibeli dengan harga yang lebih mahal lah. Jadi ini isunya di sini. Tapi dari sudut pengguna masih ada lagi pilihan lah. Sama ada untuk membeli beras tempatan yang harganya dikawal, ataupun membeli beras import yang harganya tidak dikawal, yang sekarang ni telah meningkat. Dan persoalan lain, ya, saya pun ada berbincang dengan beberapa persatuan pengguna. Ini andaian saya lah, sebab saya tak boleh nak katakan very clear sebab saya tidak buat kiraan statistik itu, tapi melalui pemerhatian, observation, 70% beras yang dijual di pasar raya ni kita boleh tengok, ataupun di kedai-kedai ni adalah beras import. Sedangkan 70% pula beras tempatan yang dibekalkan kita punya kedai di supermarket, kebanyakannya adalah beras tempatan. Beras import secara dalam mata kasar kita. Jadi ia menjadi satu isu kerana apabila pengguna pergi ke pasar raya, yang mereka nampak yang dijual, yang diiklankan banyak adalah beras import. Beras tempatan ni kita tengoklah ada satu sudut adalah kecil, ya, super special tempatan, ya. Dan inilah yang menjadi isu ni, pilihan kepada pengguna yang mereka sebenarnya merasa pelik mengapa beras tempatan ini kurang di pasaran. Mungkin secara statistik ini tidak kurang, tetapi secara marketnya, jualan yang dijual itu kebanyakannya beras import. Benda ni normal. Kalau saya sebagai seorang peniaga pun, saya mesti nak jual beras import sebab harganya lebih mahal, betul tak? Daripada saya jual beras tempatan, baik saya jual beras import. Jadi ini saya ingat dia punya kekeliruan dia di situ. Adakah beras yang dibeli itu sebenarnya adalah beras tempatan ataupun beras import? Jelas daripada kedua-dua penerangan ahli panel tadi, nampaknya ada manipulasi di dalam sistem rantaian bekalan sama ada industri padi dan juga industri beras ini. Adakah realitinya begitu? Mungkin Tuan Syed Zikri ada penjelasan lebih lanjut. Ya, supply chain ni, rantaian nilai padi dan beras ni very complicated dia sebenarnya, banyak players. Dan bukan saya seorang yang khabar dapati bahawa it is rantaian nilai dan industri yang paling highly regulated. Akta 522 tu padi dan beras is the most highly regulated industry in Malaysia. Kita tengok palm oil ke apa ke, kita compare, kita tengok padi dan beras ni memang highly regulated. Dia ada harga pesawah, harga di ladang, harga di millers, harga wholesale, harga retail, banyak harga in between. Lepas tu dia punya permit dan lesen tu saya ingat ada 7 ke 8 permit dan lesen tu. Nak cross border ada lesen, nak bawa padi ada lesen, kena ada semua, kena ada permit. Jadi it's very, you tak boleh simpan sekian-sekian banyak stok dalam gudang pun ada. Jadi it's very highly regulated. Jadi kalau kita lihatlah, memang betul Cik Amir kata tadi tu, memang saya setuju. 7 out of 7 out of 10 kalau kita pergi mana-mana hypermarket pun, kita tengok dalam shelf tu, on the shelf tu, kalau disebut 5% SSP tu, kan, dia ada imported dan juga tempatan, kan. Cuba tengok berapa banyak yang brand yang carry imported, banyak brand yang carry dia. Tetapi saya tengok sekarang ni mulai Jun 16 bukan sahaja harga dan juga harga retail ditetapkan. Sekarang ni harga di millers dan juga di wholesale pun dah ditetapkan. RM2,250 setan millers selling price. 2,540
wholesale. Itu harga wholesale. Dan retail memanglah 2006 dan juga ladang tu ada yang 1200 tu dia punya floor lah. Jadi harga dah memang ditetapkan. Jun 16 dah dikeluarkan arahan itu ceiling price yang baru. Dan juga cross state permit untuk beras bergerak daripada negeri ke negeri itu mesti ada permit. Sekarang ni dah very high. So saya nak kata industri ini highly, dia punya margin very thin. Dia punya margin very very thin. Jadi kalau lah banyak dealers tutup because they cannot make money, tak boleh buat duit. Yang ada yang tinggal tu usually millers, wholesaler, dia digabungkan, dia ada dua business kan. Jadi prices, transfer pricing tu is played around the value chain. Tetapi kita punya beras tempatan, kalau Cik Amir boleh confirm lah, kita punya beras tempatan, dia punya quality tu sometimes, most of the time lah, is better than the imported price pun. Imported rice. Jadi bila imported rice tu masuk sekian harga, dia tengok ada kemungkinan besar local rice ni ditukar dengan menjadi imported rice dan dijual dengan harga lebih tinggi untuk cover. Sebab harga sekarang 3,300. So you tend to want to make money out of the very thin margin yang ada dalam supply chain tu. Pesawah pun tak buat duit. I know pesawah tak buat duit memang tak. Di Kedah 1350, kadang di Kelantan 1450, di Skincan 156 plus the output punya subsidi apa semua tu. Kadang-kadang dapat sampai satu welong tu boleh dapat, you can get only RM100, RM150 je your income for the whole month. Then the whole year doesn't make sense. So ikutkan keadaan sekarang ni, kalau beras harga 3,300, kalau banyak kau lah, kita open up je, buka aja market tu. Biarlah pesawah nak jual harga berapa pun, whatever price they want. Miller tak beli harga berapa, but final price tu 260. Now coming back to 260, dari RM2.60 sekarang kan harga subsidized price kan 260. Kalau nak buat targeted pricing ke nak buat subsidi, targeted subsidi ke apa ke, that is a very good choice to do kan. So but if you float pun, saya tengok trend pun daripada statistik department kita pun, perbelanjaan G40, M40 dengan T20 tak banyak beza pun on beras. Habis T40 dia belanja dalam RM45 sebulan, average household for people, RM45, RM50. T20 pun lebih kurang je, RM55, RM60 gitu je. So not much of our own is spent on beras. And knowing T20, dia tak beli pun yang local punya tu, dia will buy at RM32, 10 kilo bag tu instead of RM26. So the difference is 55 dengan 45, RM10 different per month. Your household budget tu you pakai. So kalau semua jual harga RM3.20, what is the problem? Cuma itulah dia you must have some political will to do this lah, or government has to look into this carefully lah, sebab benda ni it's very sensitive when you talk about price. Dan pricing ni is actually it's only Kementerian Pertanian yang determine pricing all the way sampai retail, bukan KPDN pun. KPDN dia label aja, dia check label aja, dia tak check harga. So the pricing along the value chain is Kementerian Pertanian yang decide, and the decision is always made by the Ketua Pengarah of Kawaslia tu aja. Doesn't need the signature of the minister or the cabinet. So it can be done kalau nak buat lah. Cik Nofitri, kalau lihat isu ini, adakah dengan permintaan yang stabil yang kita lihat, memang rakyat kita memang makan beras sebagai makanan ruji saban hari, dan apabila musim perayaan permintaan akan meningkat, tetapi mengapa bekalan tidak ada di pasaran bagi setengah-setengah tempat, dan ada kenaikan bagi harga beras import? Kalau itu dikatakan oleh Tuan Syed tadi, maksudnya ada perkara yang tidak betul dalam sistem rantaian. Sebelum tu saya nak komen apa ni Tuan Syed tadi cakap tadi lah. Memang betul ya, kita memang kena tahu sebenarnya beras tempatan ini kualiti dia memang lebih baik.
Secara logik, simple secara logik. Beras putih saya masukkan ni beras putih, white rice. Bukan specialty rice macam basmati, beras wangi dan sebagainya itu beras yang diimport pada Vietnam contohnya. Berapa bulan masa yang diambil daripada Vietnam tersebut naik kapal sampai ke Malaysia ni mungkin sebulan mungkin 2 bulan daripada kalau daripada sawah. Berapa tambah lagi masa dan beras tersebut akan jadi beras usang. Beras tersebut dia akan ada dia warna dia tu biasalah consumer ni dia nak tengok cantik je. Jadi kilang dia akan polish balik. Bila kilang polish baliknya. Jadi ini ada keperluan untuk mereka ini menambah dengan beras baru. Beras tempatan ni dia lebih baru. Jadi memang betul dan memang yakinlah bahawa sebenarnya beras tempatan ini kualitinya itu sebenarnya dia lebih baik. Secara logik ni pun ianya lebih lah. Dan isu yang disebut oleh tuan tadi berkenaan dengan harga, apa yang berlaku sebenarnya adalah memang isu cuaca lah, isu penurunan production penurunan production di negara-negara pengeluar beras lah di Vietnam. Benda ini telah berlaku lama dah sejak daripada COVID itu. Sejak pada COVID ini menambahkan lagi masalahnya lah, ditambah di kos pengangkutannya. Dan sejak daripada COVID itu memang ada trend kenaikan harga beras ni, harga beras dunia. Jadi apabila trend kenaikan harga beras dunia itu, maka kita dapat lihat, kalau kita lihat statistik, banyak negara-negara sebenarnya harga beras mereka telah naik kecuali negara-negara yang ada protection ada kawalan, ada price control macam di Malaysia ni lah, white rice ni. Jadi isu yang utamanya adalah production. Dan di Malaysia sendiri, di negara kita sendiri, memang ada isu sebelum El Nino ini, isunya ialah banjir. Isunya banjir sebelum sekarang ni panas, sebelum musim panas ni, maksudnya yang lepas punya production ini, isunya adalah banjir. Banjir berlaku berkali-kali sampai 3 kali. Dan apabila banjir berkali-kali, mereka tidak boleh harvest pula tu sebab dah tanah jelus. Dah rosak. Tak boleh bawa jentera. Tak boleh bawa jentera masuk. Jadi ini antara isu mengapa production itu berkurang. Saya tidak dapat statistiknya berapa banyak. Mungkin Jabatan Statistik nanti boleh keluarkan. Tapi berapa banyak pengurangannya itu, kalau secara gambarannya di dalam kalangan pesawah di pertubuhan ini, mereka melaporkan ada yang dapat hanya satu relung 1 metrik tan saja. 1 metrik tan saja daripada 3 dapat 1 saja. Kerana mereka mengakui ini adalah isu cuaca, dan juga apabila cuaca dia akan jadi penyakit lah. Jadi itu dia punya punca secara semula jadi dia menyebabkan harga beras dunia naik. Dan kos kepada petani ini memang meningkat. Ini memang meningkat, tidak boleh dinafikan. Dan sebenarnya logik jika harga beras itu naik, tetapi isunya di sini adalah pengguna. Adakah pengguna kita mampu untuk bertahan dengan kenaikan harga beras kerana dia makanan ruji? Dan dengan keadaan politik sekarang ni, saya tak fikir kerajaan berani untuk naikkan harga, untuk apungkan harga beras tempatan kerana keadaan politik sekarang ni. Tapi perlu juga difikirkan kos yang ditanggung oleh pesawah tersebut. Kos itu meningkat. Tapi apabila harga beras dunia ni naik, memang harga beras tempatan ni adalah naik sikit. Memang ada yang naik sikit di beberapa kawasan, naik sikit sebab pemborong instead of dia beli beras import yang harga dia memang dah naik pun kan. Jadi dia pun offer untuk dapatkan beras tempatan ini untuk mereka kumpul lah, untuk mereka buat bisnes lah. Tetapi ianya masih lagi dalam keadaan kawalan harga tertentu, itulah beras tempatan RM2.60 tu. Di mana saya ulang balik saya sebut tadi. Jika sekarang ini pun beras tempatan telah dijual dengan harga beras import, maka rugilah. Kerugian itu sebenarnya letak pada petani lah. Kerana hasil yang mereka, padi yang mereka pesawah, kerana hasil padi yang mereka hasilkan itu sebenarnya tidak dijual dengan harga kawalan. Saya mengharapkan pihak berwajib dapat melihat perkara ini, dan sebenarnya ada cadangan solusinya, kalau boleh saya kongsikan di sini. Silakan. Masa, antara cadangan solusinya adalah kita wajibkan terus pencampuran beras ni. Dan kita letakkan satu price.
sama ada harga kawalan ataupun open price lah. Maksudnya wajibkan beras import ini beberapa persen, maybe 50% import, 50% beras tempatan. White rice mesti dicampurkan dan dijual di dalam pasaran dengan satu harga. Saya ingat itu mungkin lebih boleh mengatasi masalah eksploitasi ni. Eksploitasi harga ni. Berbanding sekarang ni ada dua harga. Demand untuk beras tempatan itu memang telah kita dah wujudkan. Kalau yang idealnya adalah 70-30 lah. 30% beras import, 70% mesti beras tempatan. Kerana statistiknya kita SSL kita 70%. Jadi bila memang diwajibkan untuk campur dan dijualkan dan grade-nya adalah berdasarkan peratusan hancur. Jadi harga itulah berdasarkan kualiti peratusan hancur itulah, bukan import ke tempatan kerana dia tidak ada beza import tempatan, dia tetap white rice juga. Ya. Cik Syed Zikri ada cadangan untuk mengatasi isu ni? Ini dia tricks of the trade dalam beras punya retailing ni. Dia kalau you kata 5% broken, bukannya sebenarnya 5%. Dia kata 5% tu sebenarnya 15%. Kan? Lepas tu 15% tu 25%. Dia punya broken tu. So kalau kita timbang betul-betul dia punya broken rice dalam tu pun you can look. Itu dah memang daripada dulu macam tu lah. You know, so kita dapat itu. Tapi saya nak tekankan bukan so much on kita punya retail. Ni retail. Perbelanjaan keluarga pun tak banyak. Beza B40 RM48, T20 RM55, RM60. Tak banyak difference, about 10 to 50 ringgit saja per month perbelanjaan. So it's not a big RM2, RM2.60 is not a big factor sebenarnya harga retail ni. Tapi you have to bear in mind lah, kita looking at the big picture to global market ni. Rice punya trading globally ni, net exporters, Vietnam, Thailand, US, Australia, net exporters of rice ni, dalam total world production of rice, net volume yang ada tak sampai pun 20% yang duk buat trading ni. Sikit aja, very small amount. So if anything, kalau sesuatu yang terjadi lah macam COVID tu lah, ada disruption sikit sebanyak, supply kapal tak boleh jalan semua tu, that 20% tu is gone. You know, that the net export, India, Pakistan, whatever lah, yang mana negara-negara yang ada net export sikit-sikit. Sebab dia pun users of rice juga. Dia pun pakai rice, pakai semua pakai. Tapi dia punya net export tu tak banyak, tak sampai 20% of the world market export rice ni is being traded, tak sampai pun 20% of total production. So sikit sangat is being traded around the world. So kita ni kadang ni kalau ada masalah, satu negeri tu ada teruk punya drought macam El Nino, sampai 2 tahun punya El Nino tu, you may have a problem. Regionally tak cukup. You know, tu nak cari dalam market memang tak ada. And then the other thing is, penanaman padi ni, dia limited. Tanah dia banyak tu je dalam dunia yang boleh tanam padi, banyak tu je. Production pun banyak tu, but you have to bear in mind that population is increasing. Jadi over time tu demand akan increase. Macam mana pun harga beras akan naik. Dia naik turun, tapi gradually over time dia akan naik harga dia. So I don't think that turun bawah RM3,000 landed per ton. Oh, it is very tough lah. So you have to look at the big picture. Kalau kerajaan nak belanja sampai beribu lah, billions of dollars on subsidies, you may have to think another way of looking. Tak boleh sustain Tuan Syed dia. You must liberalize the market. Kalau nak cover yang targeted subsidies tu, all the makanan uji apa semua, you pun target subsidies on certain families that you can afford to get. Itu cadangan saya lah. Sebab governments don't do business. Government don't do business. Malaysia dengan Thailand, bukan Malaysia pergi Thailand. No, it is done by traders. Traders do the buying and selling. Yang membeli dan menjual ni traders. Company, global trader yang ada sekarang ni, dia orang yang buat trading. Kalau you tengok gandum, you tengok barley, sorghum, jagung, soya bean semua ni, 70% of the market, global market is controlled by only 4 big companies. Termasuklah Cargill, one of the big 4 tu, dia ABC dia panggil. Cargill,
Dia ada Archie Daniel, Louis Dreyfus, dia ada Bunji, dia ada Cargill, the big four. 70% of world grain trading is controlled by them. So kalau kita kata kita beli daripada Pakistan ke daripada India, bukan kita beli daripada India. Kita beli daripada all these traders. Ya, ya, ya. We are in a sense helpless. Kalau Bernas nak pergi beli pun, they have to contact these traders juga macam mana pun. You know, so kita tak ada. We don't have the upper hand. So government may have to look into this. Kita sendiri masuk, kita sendiri yang be in the global market ni. Kita punya company yang besar-besar ni should be the global traders. Okey, terima kasih Tuan Syed Zikri Syed Hassan Shahabuddin memberi pencerahan dan juga latar berkaitan isu beras yang ada di negara kita dan juga langkah ke hadapan. Terima kasih sebagai Ketua Konsultan Pengurusi Kluster Sekuti Makanan Majlis Perundingan Melayu MPM. Terima kasih Nur Fitri Amin Muhammad dari Pesawah ataupun Setiausaha Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia. Jadi itu sahaja bersama kami di Agenda Awani malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.